Buletin Didik 12 Disember bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM hari ini mengeluarkan jadual baharu bagi peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia 2021 yang akan bermula pada 2 hingga 29 Mac tahun depan. Melalui perkongsian Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin di laman Facebook, beliau memaklumkan para pelajar, ibu bapa dan pendidik boleh memuat turun perincian tersebut di laman sesawang Lembaga Peperiksaan LPM. Berdasarkan jadual yang dipaparkan di portal rasmi LPM itu, peperiksaan pada Rabu 2 Mac kelak akan bermula seawal jam 8 pagi. Ia melibatkan subjek Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2 serta Pendidikan Seni Visual Teori Seni. Turut dimuat naik adalah jadual masa tambahan bagi calon yang berkeperluan khas seperti masalah pembelajaran, kurang upaya penglihatan, buta dan rabun, kurang upaya pelbagai serta kurang upaya fizikal. Dalam pada itu, menurut garis panduan dan arahan peperiksaan SPM 2021 berkenaan, pihak Jabatan Pendidikan Negeri JPN hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah untuk memuat turun jadual baru itu dari portal rasmi LPM di pautan yang tertera. Selain itu, JPN juga perlu mencetak dan mengedarkan jadual baru tersebut kepada semua calon persendirian. Manakala pengetua sekolah pula dikehendaki mengedarkan jadual berkenaan kepada semua calon terlibat. Sementara itu, jadual bagi Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa UPBA turut dimuat naik ke portal rasmi LPM. Istiadat Convocation Institut Pendidikan Guru IPG kali ke-11 akan diadakan secara bersemuka pada 27 hingga 31 Mac 2022. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memaklumkan istiadat Convocation itu melibatkan semua graduan IPG bagi tahun 2020 dan 2021 iaitu seramai 8,799 graduan. Istiadat tersebut akan diadakan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan dan akan dimaklumkan kepada graduan terlibat dalam tempoh terdekat. Dalam masa yang sama, Convocation IPG KPM secara dalam talian tahun 2021 yang dijadual pada 20 hingga 22 Disember ini akan diteruskan mengikut perancangan. Bagaimanapun, graduan yang telah mendaftar bagi convocation secara dalam talian ini juga boleh mengikuti convocation secara bersemuka pada bulan Mac 2022. Sementara itu, KPM turut memaklumkan bahawa kerja-kerja menaik taraf, bumbung sekolah dan penyelenggaraan bangunan serta lain-lain kerja berkaitan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Menanti Muar Johor telah bermula sejak 16 Ogos lalu. Ia dijangka siap pada Januari tahun depan. Hasil siasatan mendapati bumbung bangunan yang runtuh disebabkan angin kuat yang memasuki struktur bumbung separa terbuka di blok meranti itu akibat penambahbaikan. KPM dan Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Muar telah mengarahkan kerja-kerja pembaikan dilakukan dengan kadar segera. Ia bagi memastikan blok-blok yang terlibat dapat digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka kelak. Hanya segulung ijazah menjadi kenangan buat pasangan suami isteri Adnan Endut dan Roziana Wahab yang kehilangan anak anda tercinta Muhammad Amirul Bakhtiar tahun lalu. Allahyarham Muhammad Amirul Bakhtiar 23 tahun tiada di sisi untuk meraihkan hari bersejarah itu di Majlis Convocation Universiti Malaysia Terengganu UMT ke-18 hari ini. Allahyarham merupakan pelajar cemerlang dalam jurusan Sarjana Muda Agroteknologi Aquakultur dan merupakan bekas ahli jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Muhammad Amirul meninggal dunia pada 29 September tahun lalu akibat kemalangan jalan raya ketika konvoi berbasikal. Sebenarnya hampir setahun dah saya tidak mengeluarkan air mata. Tetapi apabila pihak UMT pengurusan menjemput saya pada pagi ini untuk hadir untuk menerima skru ni, sekali lagi saya sekeluarga terpaksa sangat terharu dan sedih kerana perhargaan yang diberikan kepada kami pada pagi ini amat luar biasa, dan saya berterima kasih banyak-banyaklah kepada pihak pengurusan UMT Negeri Terengganu. Menurut Adnan, ketika tragedi itu anak sulungnya sudah menamatkan pengajian di UMT. Allahyarham berhasrat meneruskan pembelajaran di peringkat tertinggi di universiti sama selepas menerima diploma perikanan UMT pada 2017.
Sementara itu, atlet kuda lasak negara Azizatul Asma Abdullah 25 tahun turut menerima ijazah sarjana muda pengurusan pelancongan dalam majlis convocation hari ini. Azizatul pernah berada di kedudukan tempat pertama dunia daripada 573 pelumba dalam kategori Young Riders World Endurance dan menjulang namanya sebagai Riders of the Year 2013. Dia turut dinobatkan antara 20 pelumba terbaik dalam tamasya antarabangsa di Tups France tahun sama. Sebagai usaha menggalakkan orang ramai mempraktikkan gaya hidup aktif mobiliti, Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menganjurkan program aktif mobiliti hari ini. Program yang bertemakan berbasikal ke pejabat itu diadakan sempena program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia dan disertai lebih 100 peserta dari seluruh negara. Bertempat di dataran Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, program itu bertujuan melahirkan masyarakat yang mementingkan gaya hidup sihat melalui aktiviti-aktiviti berfaedah seperti berbasikal. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah, program ini bertepatan dengan sasaran yang ditetapkan pihaknya sejak tahun 2015. Saya selaku Datuk Bandar Kuala Lumpur sangat-sangat menyokonglah inisiatif untuk aktif mobiliti ini kerana ia sangat berkait dengan target dan juga sasaran kita yang kita tetapkan semenjak tahun 2015 lagi, iaitu untuk menjadikan Kuala Lumpur mula-mulanya bandar rendah karbon. Jadi bandar rendah karbon, kita target dia by 2030 kita nak reduce the carbon emissions in the city 70%. Beliau yakin program yang telah dirancang termasuk program mobiliti aktif ini dapat membantu ke arah mencapai sasaran tersebut. Selain itu, inisiatif ini juga menyeru orang ramai mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian yang menjadi antara penyebab utama kesesakan lalu lintas serta pencemaran udara. Dalam pada itu, DBKL sedang giat menyediakan kemudahan atau infrastruktur bagi membolehkan orang ramai berjalan serta berbasikal di sekitar ibu negara dengan lebih teratur dan selamat. Justru orang ramai digesa untuk menghormati laluan-laluan berkenaan, terutama pengguna kenderaan persendirian. Bertemu kembali. Puteri sulung kepada Yang di-Pertuan Agong, Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah dilantik sebagai perwakilan Persekutuan Kesihatan Mental Sedunia WFMH, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pelantikan baginda menegaskan usaha Malaysia ke arah meningkatkan kesedaran dan kesihatan mental, rawatan dan cabaran dasar. Pelantikan sebagai penaung antarabangsa Hari Kesihatan Mental Sedunia 2020 ketika pandemik COVID-19 dilihat sebagai satu penghormatan. Tengku Puteri Iman Afzan akan ditauliah di Majlis Ekonomi dan Sosial PBB di New York. Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, Profesor Datuk Dr. Andrew Mohanraj menyifatkan pelantikan itu bukan sahaja pencapaian buat Malaysia, malah pengiktirafan terhadap peranannya sebagai pendukung antarabangsa untuk kesihatan mental. Tengku Puteri Iman Afzan diyakini akan mewakili kepentingan WFMH dan menjadi suara advokasi kesihatan mental di PBB. 350 kanak-kanak diraikan dalam program Khatan Perdana di Bera Pahang. Acara tahunan ini dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berlangsung di Dewan Majlis Daerah Bera di Kampung Padang Luas. Majlis yang dirasmikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu dilaksanakan dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan tanpa aktiviti penyemburan air. Ia disertai kanak-kanak berusia antara 5 hingga 12 tahun yang terdiri daripada pelbagai kaum. Menurut Perdana Menteri, pelaksanaan program percuma yang melibatkan pelbagai golongan masyarakat ini menjadi cerminan dan bukti konsep keluarga Malaysia. Beliau sempat menasihatkan 18 mudim yang bertugas sempena program tersebut agar menitikberatkan keselamatan diri dan juga peserta. Pada majlis itu juga, sebanyak 2,000 topi keledar kanak-kanak diagihkan secara percuma hasil sumbangan My Perintis. Asas pemprosesan dan penakulan deria sangat penting dalam merangsang perkembangan minda kanak-kanak menerusi 5 rangsangan asas iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau, rasa dan rangsangan sendi.
Minggu ini, segmen aktiviti membawa anda mengenali seni kirigami yang menjadikan visual tampak hidup dalam menarik minat kanak-kanak membaca dan berimajinasi. Ia sesuai untuk mereka yang cenderung terhadap pembelajaran secara sensori. Jika anda biasa mendengar perkataan origami iaitu lipatan kertas, kirigami pula bermaksud guntingan kertas. Bagaimanapun, penulis buku kanak-kanak Mimi Saleh tidak mahu ia dianggap satu seni guntingan semata-mata. Bagi menjadikan seni kirigami sebagai sebahagian daripada pendidikan awal kanak-kanak, Mimi turut menerapkan elemen penceritaan serta lukisan yang akan dipersembahkan di hadapan orang lain. Kirigami ini sebenarnya sebahagian daripada kejuruteraan kertas, paper engineering. Jadi bagi saya, untuk kita melahirkan para generasi muda yang mempunyai kemahiran aras tinggi. Jadi saya suka back to basic, kembali kepada asas. Jadi asas kita zaman-zaman dulu apa dia? Kita bermain, kita bercerita, kan? Kita melukis bebas tanpa ada kokongan dari segi apa yang perlu kita fikirkan. Kebiasaannya, kirigami bermula dengan asas lipatan yang kemudiannya dipotong. Bahagian yang dipotong itu kemudiannya dibuka dan diratakan sebelum dilukis dan diwarnakan mengikut kreativiti dan imajinasi penghasilnya. Bagi menghasilkan satu jalan cerita yang menarik, penghasil boleh menambahkan teks atau bunyi-bunyian. Apa yang saya sekarang fokuskan ialah mengenai 3 perkara, iaitu imajinasi, inspirasi dan juga inovasi. Jadi macam mana 3 perkataan ni boleh dihasilkan dengan menggunakan teknik kirigami. Jadi mula-mula saya percaya setiap kanak-kanak masih segar imajinasi dia. Jadi saya nak melalui buku pop-up yang mereka hasilkan menggunakan teknik kirigami ni, mereka bebas untuk berimajinasi dan saya suntik inspirasi. Maknanya daripada apa yang mereka belajar gunting tu, saya ajar sebenarnya 2 potongan saja sebenarnya. Tapi daripada 2 potongan kirigami tu, mereka boleh menghasilkan pelbagai format buku. Sebagai satu cara untuk menghasilkan konten yang menarik, kirigami boleh dijadikan sebagai bahan bantuan mengajar. Tidak kira golongan pendidik maupun ibu bapa, teknik ini turut dipelajari oleh pelbagai lapisan umur tanpa mengira latar belakang. Dia dapat create atau trigger dia punya imajinasi. Lepas tu kita dapat gambarkan imajinasi tu dalam bentuk 2D atau 3D. Instead kalau lukisan tu, kita berikan sedikit enhance features lah. Di mana kita bila cutting tu dia nampak lagi 3D. So let's say kalau contohnya pokok, bila dia emboss ke depan tu kan dia nampak lebih dramatik. So dia boleh trigger dia punya kreativiti. Minda kanak-kanak tu sendirilah. Okay, manusia secara general kan ada jenis yang visual, ada jenis yang auditory, ada jenis kinestetik, ada jenis sense. Kan? Jadi kalau kadang-kadang mungkin kalau buku yang macam plain, kan buku yang plain mungkin untuk orang visual okey. Tapi anak-anak kita yang senses dia macam mesti nak pegang-pegang, nak ada different texture. So bagi saya kirigami pop-up ni akan memberikan satu alternatif lah kepada anak-anak yang senses macam ni. So nanti dia bolehlah pegang, dia boleh pegang-pegang sikit kan, nampak benda tu macam hidup. 2 tahun hidup dalam pandemik dan pembelajaran secara dalam talian, seni kirigami juga dilihat sebagai satu cara dalam menggerakkan minda dan imajinasi generasi muda. Baiklah, Pesta Ngocha lazimnya sinonim dengan penduduk di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan yang mengimbau aktiviti tradisional mengocha iaitu menangkap ikan di sawah padi. Bagi mengembalikan semula nostalgia itu, Pesta Bola Ngocha diadakan di Tapak Ngocha, Kampung Budaya Teraci. Acara selama 2 hari itu memberi peluang kepada pengunjung mengimbau kenangan bermain aktiviti sukan tradisional di negeri itu. Antara pertandingan sukan rakyat yang diadakan adalah mengocar ikan, menangkap itik, memanjat tiang licin, gusti bantal dan basikal titi.
paling mencuri tumpuan pertandingan bola sepak sawah yang menyaksikan penyertaan terbanyak berbanding edisi sebelumnya, melibatkan 128 pasukan lelaki dan 16 wanita. Lebih menarik, tapak ngoca atau stadium bola sepak sawah ini adalah yang pertama dibina di Malaysia dan bakal menjadi tarikan terbaru pelancongan di Negeri Sembilan. Tapak yang asalnya menempatkan 10 ekar sawah padi itu dinaik taraf menjadi tapak ngoca dengan kos keseluruhan RM840,000. Tidak ada lagi negeri yang menyediakan kemudahan sebegini. Jadi Negeri Sembilan adalah yang pertama dan paling pentingnya berada di Kuala Pilah. Jadi kita harapkan dengan adanya padang seperti ini dapat mencukil bakat-bakat yang ada dalam bidang sukan, serta kita akan adakan ucara tahunan dan kita cuba popularkan di peringkat luar negara nanti, insya-Allah. Jadi kita nak jadikan kawasan ini sebagai kawasan one stop center pelancongan di daerah Kuala Pilah dan Malaysia yang memaparkan sukan tradisi Malaysia. Jelasnya, sebahagian daripada 8 tapak ngoca berkenaan akan dibenarkan untuk penanaman padi bagi mengelakkan lokasi berkenaan terbiar sekiranya tiada aktiviti dilaksanakan. Mi sup Melayu Campa Mak Wan begitu sinonim dengan penduduk di daerah Dungun, Terengganu. Resepi yang digunakan adalah turun-temurun daripada masyarakat Melayu Campa Kemboja. Malah cara penyediaannya yang menggunakan kaedah tradisional menyebabkan ia amat digemari pengunjung tempatan dan luar. Terletak di Kampung Alur Tempoyak, pemilik restoran tersebut, Sharifah Yusof atau lebih mesra disapa Mak Wan, 60 tahun, telah memulakan perniagaannya pada tahun 1987 bersama suami Muhammad Yusof, 70 tahun. Menurut Mak Wan, dia mewarisi resepi mi sup campa daripada ibunya, Zainab Umar, yang mengusahakan perniagaan tersebut di Phnom Penh, Kemboja sebelum melarikan diri ke Malaysia ketika Perang Kemboja-Vietnam pada tahun 1979. Istimewanya, mi sup campa masih dimasak dengan kaedah tradisional menggunakan rempah ratus, lengkuas, bawang yang disalai dan air rebusan daging. Bagi mengekalkan kelembutan daging dan tulang, prosesnya juga mengambil masa 8 jam. Mak Wan juga menggunakan mi yang diimport khas dari negara Vietnam. Setiap hari hampir 200 kg daging termasuk tulang direbus dengan menggunakan 5 kawah besar bagi menampung permintaan pelanggan. Saya kalau buat sup tu, kita proses kateh gearbox ni pukul 8 kita proses dah. Ya. Proses tu dalam set pukul 11 malam siap. Ya. Lambat. Ya. 11 malam, lepas tu pagi tu kita siap proses siap ni. Dalam pukul 5 kita bangun mula, kita panah mula. Ya. Lepas panah kita terus jual. Keenakan mi sup Melayu Campa Mak Wan ini menyebabkan pelanggan sanggup datang beratur seawal jam 8 pagi. Sebab dia banyak dia punya sampingan punya bukan resepi apa ni. Dia punya bahan-bahan dia itulah yang campuran dia, kicap ke apa semua, asam ke, air lada ke. Untuk ada beza lah. Dia lain daripada yang lain lah. Rasa kuah dia lebih kau lah. Beza tak dengan sup biasa? Jauh beza. Ya. Yang ni lebih sedap. Dijual dengan harga bermula dari RM8, setiap hari Mak Wan mampu menjual sebanyak 1,500 mangkuk mi sup. Malah dia bercadang untuk membesarkan lagi perniagaannya pada masa hadapan. Misteri hidupan laut pastinya masih ada yang belum terungkai dan itulah yang dapat dirakam oleh sebuah kenderaan kendalian jauh ROV apabila merakamkan video seekor ikan yang memiliki kepala lut sinar sehingga menampakkan bahagian isi dalamannya dan memiliki sepasang mata bercahaya di Teluk Monterey, California, Amerika Syarikat baru-baru ini. Ia berjaya dikesan oleh Institut Penyelidikan Akuarium Teluk Monterey MBARI dengan menggunakan ROV pada kedalaman kira-kira 609.6 meter di teluk tersebut yang terletak di luar pantai California. Pada kebiasaannya, panjang hidupan laut itu adalah lebih 15 cm. Kedua-dua mata hidupan laut berkenaan berwarna hijau bercahaya dan memandang ke atas bagi membolehkan ia mengesan kuantiti maksimum cahaya dalam satu arah. Ikan ini mempunyai deria penglihatan yang begitu kuat hasil daripada persekitaran yang mana tiada cahaya matahari boleh sampai pada kedalaman lebih 600 meter.
Hidupan laut terbabit dikenali sebagai ikan barreleye di Amerika Syarikat. Penyelidik percaya mata hidupan laut itu mungkin telah membangunkan satu bentuk penapis cahaya yang membolehkan ikan tersebut mengabaikan cahaya matahari dan membolehkan ia melihat bioluminescensi ikan kecil serta ubur-ubur, iaitu makanan kegemarannya. Sukan. Tumpuan peminat bola sepak negara malam ini pastinya terarah kepada perlawanan Harimau Malaya menentang Vietnam. Dijadual berlangsung di Stadium Nasional Kallang pada jam 8.30 malam. Gambaran akan lebih jelas laluan skuad kebangsaan ke separuh akhir selepas ini. Apatah lagi pada satu lagi perlawanan kumpulan B petang tadi. Indonesia menang besar menewaskan Laos 5-1 untuk memintas Harimau Malaya di tangga teratas. Selepas 6 mata dalam genggaman susulan kemenangan ke atas Kemboja dan Laos, skuad bimbingan Tan Cheng Ho kini nyata fokus berdepan Vietnam selaku pasukan nombor 1 Asia Tenggara. Sememangnya skuad Harimau Malaya menjadi tumpuan dengan ketiadaan 4 tonggak yang terpaksa diketepikan selepas positif COVID-19. Namun masalah itu pastinya bukan penghalang buat Harimau Malaya dengan moral tinggi dalam usaha mengekalkan momentum kemenangan. Yang pasti, tiket ke separuh akhir hampir pasti dalam genggaman skuad kebangsaan sekiranya mampu menundukkan Vietnam malam ini. Sementara itu, Vietnam tampil dengan reputasi pasukan pilihan meskipun aksi sulung menentang Laos tidak seperti yang diharapkan. Begitupun impian untuk mempertahankan kejuaraan amat jelas menjadi keutamaan Vietnam yang dilatih jurulatih kelahiran Korea Selatan, Park Hang-seo. Hang-seo jurulatih yang sering bermain psikologi setiap kali berdepan Malaysia. Sekali lagi mempersoalkan kewajaran Harimau Malaya memohon pemain baharu selepas COVID-19 melanda pasukan. Apapun, Vietnam sebenarnya tampak risau melihat kebangkitan skuad kebangsaan ketika mereka sendiri masih tercari-cari rentak. Dalam pada itu, saingan kumpulan A nyata menjurus kepada saingan 3 penjuru. Thailand merampas kedudukan teratas daripada tuan rumah Singapura selepas menundukkan Myanmar. Manakala Filipina merancakkan debaran merebut tiket ke separuh akhir selepas menang besar ke atas Timor Leste. Selepas sekadar menang 2-0 ke atas Timor Leste pada aksi pertama, Thailand mula menunjukkan belang sebenar apabila menundukkan Myanmar 4-0. Tirasil Dangda membuka jaringan Thailand pada minit ke-23 untuk pasukannya mendahului 1-0 pada babak pertama. Selepas rehat, Thailand menggandakan penguasaan dengan Tirasil mencetak gol peribadi keduanya apabila menyempurnakan sepakan penalti. 12 minit menuju whistle penamat, Thailand menambah 2 lagi gol menerusi Worachit Kanisit Brampen dan Supachok Sarachat untuk kekalahan kedua Myanmar selepas 3 perlawanan. Pada satu lagi perlawanan, Filipina bagaikan melepas geram kekalahan 1-2 kepada Singapura pada aksi pertama dengan berpesta gol ke atas Timor Leste. Separuh masa pertama, Filipina sudah mendahului Timor Leste dengan 6 gol, iaitu menerusi Martin Stubble, diikuti jaringan Amin Nazari sebelum Angel Guirado menjadikan kedudukan 3-0. 5 minit sebelum rehat, Patrick Richards, Jasper Nyholm, Bienvenido Maranon Morijon menambah 3 lagi gol Filipina untuk kedudukan semasa 6-0. Timor Leste tampil lebih kemas menghalang jentera serangan Filipina pada babak kedua. Namun 12 minit sebelum whistle penamat, Kevin Ingreso sempat menambah 1 lagi gol kemenangan 7-0 Filipina. Filipina berdepan laluan getir menentang Thailand pada Selasa ini sebelum menamatkan aksi peringkat kumpulan menentang Myanmar. Manakala Singapura dijangka tidak berdepan masalah, merampas kedudukan tangga teratas sekiranya menang besar ke atas Timor Leste. Antara lain rangkuman sukan tempatan malam ini, kejohanan Gusti Lengan Kebangsaan yang turut menampilkan aksi juara dunia Jovi Jolly dari Sabah. 42 kategori dipertandingkan pada kejohanan Gusti Lengan Kebangsaan kali ini membabitkan seramai 201 dari 14 negeri. Jovi Jolly bagaimanapun dicabar hebat peserta Sarawak Jun Chi Jun. Dia dipaksa bertahan cukup lama sebelum bangkit melawan dan akhirnya diumumkan sebagai pemenang. Dalam kategori 63 kg, tumpuan terarah kepada naib juara dunia Safwan Asif yang mewakili Putrajaya. Berdepan rakan sepasukan Irian Syauqi Azhar, Safwan jelas sukar dicabar untuk mempertahankan kejuaraannya. Daripada 42 kategori yang dipertandingkan, Sabah bergelar juara keseluruhan mengungguli 13 kategori.
Putrajaya dan Sarawak masing-masing di tempat kedua dan ketiga menerusi 12 kejuaraan dibezakan dengan kutipan pingat perak dan gangsa. Sementara itu, aksi tinju Piala Malaysia edisi 2021 dinilai Negeri Sembilan melabuhkan tirainya semalam. Angkatan Tentera Malaysia ATM terus memperkukuhkan reputasi selaku pasukan jaguh tanah air dengan bergelar juara keseluruhan menerusi kejayaan mengumpul 7 pingat emas dan 3 perak. Mereka mendominasi pertarungan akhir menerusi kemarahan 10 wakilnya, sementara Pulau Pinang muncul naib juara dengan 3 emas dan 1 perak, manakala Terengganu yang meraih 1 emas, 2 perak serta 2 gangsa di tempat ketiga. Di Johor Bahru, kelab rugby AST Haina mengatasi kelab rugby Wildcats dalam aksi final persahabatan Piala Jemputan Kesatuan Rugby Johor 10-11. Haina yang dibarisi pemain berpengalaman mendahului saingan menerusi 1 try pada babak pertama. Bersambung babak kedua, Haina nyata terus sukar digugat dengan mata demi mata berjaya diraih. Al-Malik Fad Syaifullah antara yang cemerlang melakukan 2 try dan 1 conversion. Perlawanan berakhir dengan keputusan 19-0 untuk Haina bergelar juara. Aksi berani seorang lelaki memanjat tebing batu di kawasan pegunungan secara menegak tanpa sebarang alat keselamatan dan payung terjun mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.